Okey. Saya nak tanya, ada nak tanya juga kan? Okey, kita okey. Ya. Ya. Sebagai penama. Ya. Ya, betul. Ini ada istilah pemegang amanah. Macam tu soalannya, pemegang amanah. Tapi anak tidak menamakan sebagai kata dia tak wasiatkan lah, cuma dia letak nama ibu sebagai pemegang amanah saja. Ya. Ada selepas kematian segala harta anak tu, ibu kenalah bahagikan kepada semua cucu-cucu. Okey, satu istilah pemegang amanah. Pemegang amanah ini adalah orang yang memegang amanah menjaga harta si mati. Untuk siapa? Untuk anak si mati bawah umur. Yang bawah umur. Bawah umur berapa tahun? 18 tahun ke bawah. Bagi lelaki, bagi perempuan, tak siap saya 16 tahun ke bawah bagi lelaki. Saya tak pasti pasal istilah bawah umur. Barulah namanya pemegang amanah. Kalau anak dah besar-besar, tak kira pemegang amanah, anak tu sendiri boleh pegang sendiri harta tersebut. Jadi sebenarnya wasiat tu tak clear. Pemegang amanah ataupun harta ni memang dapat dekat ibu. Contoh. Tapi kalau nak bagi betul pada ibu, dia akan letak hibah. Terus tukar nama kepada ibu. Rumah ni tukar nama ibu, itu baru betul-betul sah hibah. Hibah, ya. Ya. Bila 3 orang? Ya, kalau macam ni kan. Okey, baiklah. Ini soalan yang terakhir dalam bab kian-kian harta ni, sebab saya sebenarnya tak mahir dalam bab pembagian harta semua ni. Saya tak berani nak jawab. Tapi kalau ibu bapa dah letak 3 nama ketika hidup, itu memang dah jadi hibah lah. Maksudnya 3 beradik ni, 3-3 perempuan ke lelaki jadi hibah rumah tu. Bila jadi hibah, dah tukar nama siap-siap masa ibu hidup, itu hibah lah. Dia tak jadi faraid. Tak, kalau dijual rumah tu, tak jadi kena kira faraid tu 1/2, 1/8, 1/9. Jadi bila jual, bagi sama rata. Sebab rumah tu diberikan ketika hidup, dia jadi hibah hadiah. Faham ya? Dia tak nak jual, dia nak duduk. Okey, benda ni bila dah jadi hak milik 3 orang, memang kena persetujuan bersama. Kalau ada seorang nak jual, terpaksa lah. Sebab dia ada hak. Ada nak duduk, yang lain kena. Mungkin kau nak duduk, saya bayar nilai ni pada kakak, pada ni sebab saya nak duduk 300 kakak, 300 kakak ni. Boleh tak saya nak duduk rumah ni? Saya bayarlah pada kakak. Kalau tak ni, okey bolehlah kamu duduk. Okey, saya sebenarnya tak boleh nak dengar secara detail, tu masalah personal, faham ya? Jadi kalau kita jawab masalah personal untuk orang, semua orang dengar, jadi tak fair. Boleh ya? Kena rujuk, kena tengok case by case. Memang tak boleh nak tanya soalan begitu dalam keadaan umum begini. Kejap, minta maaf, tadi soalan tadi dah hilang dah, Atikah. Okey, baiklah, sebagai penutup, ayat penutup tu nak bagi sedap bunyi penutup. Allahu Akbar, subhanallah. Saya tahu ada banyak sangat isu bab penceraian dan sebagainya. Cuma saya nak sebutkan kepada orang yang dengar, sorry lah saya kena baca juga ini. Ada kawan saya, dia suka cakap dia nak ceraikan isi dia. Dia cakap dia dah tak sayang isi dia, dia dah tak boleh teruskan lagi dengan isi dia. Berbulan-bulan dia cakap macam tu. Pada hujung Oktober hari itu, dia lafaz cerai pada isi dia guna WhatsApp. Saya nak tanya apa hukum dia selalu cakap nak cerai isi dia walaupun belum lafaz lagi masa tu. Jatuh talak tak ustazah? Tak jatuh, kita dah jawab tadi. Lafaz melalui WhatsApp jatuh tak? Jatuh. Memang jatuhlah, WhatsApp ke apa ke. Contoh, dia borak dengan kawan-kawan dia lelaki ni. Dia jumpa kedai mamak, aku nak ceraikan lah isi aku tu. Kau orang jadi saksi, aku ceraikan Milah talak 1. Milah duduk kat rumah tengok drama sinetron. Tak tahu suami dia ceraikan dia dekat apa? Kedai mamak. Dia tengok sinetron, cerita suami ceraikan isi dia. Dia pun menangis-nangis tengok drama kan. Dia tak sedar dia ditalak. Contoh, nak tanya, suami ni kan lafaz bukan depan isteri. Isteri tak tahu jatuh tak talak tu? Jatuh
talak tu. Jatuh, tetap jatuh. Suami ni memang kena amanah lah balik rumah. Awak tadi dekat kedai tu saya dah jatuhkan talak lah untuk awak. Sama macam cerita saya tengok tadi. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Jangan main-main. Sebab hadis Nabi sebut, dua perkara main-main jadi, sungguh-sungguh jadi. Dua perkara. Apa dia? Bukan dua, tiga. Nikah, talak, rujuk. Dah lafaz cerai, suami pun sebut, yolah teruk sangat, alah baru cerai talak satu, yelah aku rujuklah kau balik. Isteri kata, betul ke bang? Alah gurau, percaya ke? Faham tak? Dia mainkan. Kau jangan nak perasan aku nak rujuk balik. Tapi dia dah lafaz tak dia rujuk tu kan. Isteri pergi buat pengesahan rujuk. Berlaku tak? Kemungkinan besar Tuan Hakim kata berlaku. Main-main jadi, sungguh-sungguh jadi. Lafaz nikah pun, ni orang lelaki ni kan, pakcik ni, main sini, aku berkenan lah kau jadi menantu aku Ahmad. Main sini. Ulur tangan, lelaki tu pun ulur tangan Ahmad. Ahmad, aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku Siti Mah kat rumah tu. Tak sebut mas kahwin, aku nikahkan kau dengan Siti Mah kat rumah tu. Lafaz nak sebut mas kahwin berapa-apa tak wajib dalam lafaz akad ni. Lepas tu si apa nama tadi? Si Mamat. Kan tukar pula. Saya terima anak pakcik Timah tu, saya terima. Tiba ada kawan-kawan si Mamat tu kan, dua orang, cukup pula syarat saksi. Macam mana, apa pendapat? Sah, pakcik sah. Jadi tak nikah tu? Jadi. Lepas tu pakcik ni cakap, kau ni percaya dan mana berkenan kat kau ni. Sudah, aku main-main, kau jangan nak perasan lah. Takkan free je. Pakcik, kita rujuk pakcik. Kita pergi rujuk di mahkamah. Jadi tak nikah pakcik tu. Cukup syarat tu. Syarat pertama, wujudnya pengantin lelaki. Lelaki wujud, mamat ada. Yang kedua, adanya wali. Memang bapa, wali mujbir, wali besar. Lepas tu ada lafaz akad. Ada tak? Ada. Lepas tu ada saksi. Bab mahar, mas kahwin disebut atau tidak, itu bukan rukun akad nikah. Itu adalah wajib. Maksudnya wajib dalam proses tu kena bagi mahar. Walaupun dengan bacaan Al-Quran. Maksudnya kena ada mahar dia. Baiklah. Balik rumah, bagi tahu si Timah. Timah, minta maaf, bapak dah nikah kau dengan Mamat ni ya. Timah terkejut. Bapak, biar betul yo, Mamat ni suami kau dah ni. Bapak tak boleh buat macam ni. Timah dah ada mamit. Jadi Mamat tiba-tiba mamit kan. Macam mana? Contohlah kan. Macam lucu, macam cerita reka kan. Tapi sekarang ni Timah tak boleh terima. Timah ada hak. Ada hak. Ini berlaku ya di Pakistan, banyak tempat berlaku. Yang si ayah akad nikah anak perempuan dia tanpa izin, tanpa pengetahuan anak perempuan dia, atas dasar apa? Bayar hutang ataupun nak duit. Kalau kau nikahkan anak perempuan kau, anak gadis kau, tak aku bagi kau duit gini. Ramai mana yang jual anak melalui akad nikah? Betul tak? Penganiayaan ni berlaku di banyak tempat di dunia. Apa hak Islam? Memang sah. So ayah ni ada kuasa, wali mujbir, boleh nikahkan anak perempuan tanpa izin anak perempuan ni, tanpa pengetahuan sekalipun, sah ya. Tapi apa hak wanita? Boleh bawa ke mahkamah, buat permohonan menentang perkahwinan yang dibuat oleh si ayah. Boleh. Saya tak setuju Tuan Hakim, pernikahan yang dilakukan oleh ayah saya tanpa persetujuan saya, tanpa bertanya dengan saya dahulu. Kemudian saya tahu ada unsur-unsur perjanjian antara ayah saya. Maksudnya pernikahan ini bukan di atas dasar syarak, tapi mereka ada kepentingan langsai hutang ataupun perjanjian-perjanjian lain. Maka ia bukan mengikut sunnah. Betul kan? Jadi bila Tuan Hakim tengah penerangan, dan suami saya sekarang ni yang ayah saya nikahkan ini bukan suami yang baik, dia tak solat, dia main judi sekian-sekian, maka Tuan Hakim dengan kuasa boleh membubarkan pernikahan tersebut. Walaupun suami ni tak ada lafaz, ayah pun menentang, Tuan Hakim kuasa saya. Hakim bila sebut maka dengan ini pernikahan ini dibubarkan, maka tak ada dah hubungan, terputus terus. Subhanallah.
Janda berhias, tak ada disentuh. Nak sebut hukum janda berhias bukan main-main ya. Ini berlaku dan ini ada dalam hukum syarak. Janda berhias hukum dia sama seperti anak dara, proses dia, kemudian mas kahwin dia nilai sama seperti anak dara. Sebab itu bab janda berhias perlu diputuskan oleh mahkamah, bukannya mulut kita saja. Maksudnya perlu diputuskan mahkamah wanita ini berpisah sebagai janda berhias. Sebab yang membezakan. Tidak ada janda berhias. Memang tak pernah disentuh oleh suami. Itu syarat dia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Banyak dapat ilmu hari ni. Saya pun macam bersemangat pula. Bukan apa, dah lama tak bercakap isu ni. Kalau dulu inilah isu yang selalu bermain, orang minta tanya apa dulu buat kerja ni kan. Sekarang dah pencen ya. Bukan pencen, sekarang dah resign. Saya minta maaf kepada orang nak jumpa personal saya. Ramai juga melalui WhatsApp, Ustazah nak jumpa personal. Saya bukan sombong, saya kata maaf, saya tak boleh jumpa. Kalau apa-apa persoalan melalui WhatsApp ataupun mesej. Ada yang kata, Ustazah berapa pun Ustazah nak, saya sanggup bayar. Sebab nak jumpa personal kan. Saya ada masalah rumah tangga. Kalau saya nak buat bisnes memang boleh sangatlah. Sejam berapa letak bayaran kan? Sekadar nak bagi khidmat nasihat. Memang charge lah sebab masa, tenaga dan kepakaran kita. Tapi saya tak buat begitu sebab saya kata maaf, masa saya dah penuh dengan kuliah. Puan tanya je, saya akan jawab insya-Allah. Baiklah, saya mohon maaf salah dan silap. Tentu ada kesilapan. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah mudah-mudahan penceraian kalaupun berlaku dengan izin Allah dalam keadaan yang baik insya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Berjumpa lagi dan kuliah akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.